Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kehadiran Allah, salawat dan salam wa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Kita bertemu sekali lagi dalam siri pemantapan ibadah salah dan pengkhususan kepada rukun-rukun salah itu sendiri. Dan pada kali ini kita masuk pada siri yang ke-36 ya. Siri yang ke-36. Pada siri yang ke-35 yang lalu kita dah melihat dan kita dah dapat maklumat bahawa bagaimana ketika Mi'raj Nabi SAW mengunjungi langit-langit yang tertentu, maka di sana baginda SAW melihat keadaan para malaikat Allah di dalam keadaan-keadaan perilaku rukun-rukun salat itu sendiri. Maka dikatakan fatarajja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqalbihi ay yakuna kullu ibadati malaikatis samawati sab'i lahu sallallahu alaihi wasallam wa li ummati. Yang mafhumnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap di dalam hatinya agar setiap ibadah para malaikat yang terdapat di 7 langit adalah untuk beliau sallallahu alaihi wasallam dan umat beliau sallallahu alaihi wasallam. فعلم الخلائق العليم سره صلى الله عليه وسلم فجمع كل عبادة ملائكة السماوات السبع في ركعتين له صلى الله عليه وسلم ولأمته. Lalu Zat yang maha mengetahui semua keinginan makhluk mengerti apa yang ada di dalam hati, yakni rahsia Nabi SAW. Maknanya Allah mengetahui apa yang tersirat di dalam hati kecil Nabi SAW. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan, yakni menggabungkan. Fajamma'a, Allah menggabungkan, mengumpulkan, menghimpunkan setiap ibadah para malaikat di 7 langit tersebut dalam 2 rakaat bagi salat yang dilakukan Nabi SAW dan umatnya. Ya, itu sebagai rentetan daripada siri yang lalu. Wa qala Mu'adz wa Jabir faman qama fi salatihi ma'a at-ta'zim lillahi ta'ala wa ikmali arkaniha wa ruku'iha wa sujudiha kana lahu thawabu malaikatis samawati sab'ah. Sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Mu'adz dan juga Sayyidina Jabir berkata, maka barang siapa yang mendirikan salahnya disertai sikap mengagungkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyempurnakan rukun-rukunnya, ya, rukuknya, sujudnya, baginya memperolehi pahala para malaikat 7 ya, langit itu. Begitulah nak ceritakan bahawa di antara tertib ataupun disiplin
ataupun penghayatan hikmah daripada setiap perilaku rukun itu mempunyai maksud yang tersirat. Lalu dapat kita maklum pada kali ini bahawa umat Muhammad SAW yang melakukannya dengan penuh ikhlas, maka mudah-mudahan mendapat pahala sebagaimana yang dilakukan oleh tentera-tentera Allah, yakni malaikat Allah Subhanahu Wa Taala di kesemua lapisan 7 langit yang dimaklumkan tadi. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selain daripada itu, maka di dalam penghayatan kepada masalah tertib semayang itu, ataupun disiplin, ataupun menghayati kepada hikmah rentetan ibadat daripada rukun solat itu, maka mari kita susuli juga sedikit maklumat mengenai waktu sembahyang. Setelah kita tahu perilaku setiap rukun itu ada dia punya rahsia dia, dan sepintas lalu mari kita lihat tentang 5 waktu sembahyang. Kenapa dia dinamakan dengan nama-nama subuh, zuhur, asar dan isyak? Kenapa dinamakan begitu? Supaya tidak nanti kita hanya cakap saja tapi kita tak tahu kenapa dia dinamakan begitu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dikatakan di sini wa huwa zawalus syams. Waktu yang dimaksud itu ialah waktu dinamakan pergelincirnya matahari. Waktu yang dinamakan tergelincirnya matahari itu, selalu kita dengar istilah gelincir matahari, adalah dimakruhkan bagi orang yang berpuasa itu melakukan siwak ataupun suri ataupun berus gigi. Kita selalu dengar perkataan gelincir matahari, zawalus syams kata Arab ni, an wasatis samai bi'tibari ma yadhhar lana la nafsul amr, daripada tengah langit dengan perhitungan ataupun maknanya keadaan matahari yang nampak bagi kita, bukan berdasarkan hakikat perkara keadaan matahari sesungguhnya yang kita nampak zahir itu, yang kata-kata gelincir tu daripada tengah langit. Itu perhitungan tu yang nampak bagi kita, bukan hakikat sebenar matahari itu duduk di mana. Yang kita nampak, yang disebut 2 kali setahun matahari berada di atas Kaabah, bertepatan dengan Kaabah, untuk seluruh umat Islam di seluruh dunia menyemak kiblat masing-masing itu. Itu adalah yang nampak bagi kita. Wa yu'lamu bi ziyadati adh-dhilli 'ala adh-dhilli istiwa in kana wa illa fa bi huduthihi lil-zuhri. Dan hal itu diketahui dengan penambahan bayangan melebihi bayangan istiwa. Kita selalu kalau belajar geografi ataupun ilmu alam dulu dipanggil khatul istiwa, bayangan istiwa. Jika bayangan istiwa itu boleh didapati, dan jika tidak, yakni biasa didapatkan bayangan istiwa itu, maka diketahui hal itu dengan menggunakan kaedah yang baru untuk waktu solat zuhur. Itu dia nak ceritakan tentang keadaan bayangan yang melebihi bayangan istiwa. Soal itu sebab dalam kitab fiqh dia ceritakan tentang bayang melebihi objek, bayang menyamai objek dan sebagainya. Itu ada kena-mengena dengan ukuran waktu solat yang dinamakan lizuhri, untuk waktu solat zuhur.
Itu kaifiat dinamakan, ya. Summiyat bidzalika li'annaha awwalu salatin sallaha Jibril bin Nabi sallallahu alaihi wasallam marrataini fi yawmaini 'inda babil Ka'bah mimma yalil hufrah thumma ila hijr thumma ila al-hijr bi kasri ha li fi'liha waqt adh-dhahira ay al-kharb atau kama qala. Dinamakan salat zuhur dengan sebutan demikian. Yang kata zuhur itu setengah tempat dipanggil lohor, lohor, ya, setengah tempat panggil lohor, tapi bukanlah luhur, luhur lain, ya. Setengah kata zuhur dan setengah kata lohor, ya, lohor, ya. Kerana sesungguhnya salat zuhur merupakan salat yang pertama kali dilakukan Jibril bersama Nabi SAW 2 kali dalam masa 2 hari. Ini yang kita katakan dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi balik saja, maka dia menerima kursus intensif salat daripada malaikat Jibril 2 hari berturut-turut. Ya, hari yang pertama Jibril mentarbiyah Nabi tentang awal waktu salat, dan hari kedua Nabi dimaklumkan dengan akhir waktu salat. Sebab itu dikata dilakukan Jibril bersama Nabi SAW 2 kali dalam masa 2 hari. Di mana? Di sisi pintu Kaabah, ya. Dari keadaan ruang yang mendampingi Al-Khufrah, ya. Al-Khufrah ni lubang, ya. Kemudian pada Hijr, mana dekat kawasan Hijr Ismail, ya. Dan disebabkan pelaksanaan solat zuhur bertepatan di waktu Zahirah. Al-Zahirah, daripada Al-Zahirah datangnya zuhur. Al-Zahirah ni maknanya panas terik matahari. Jadi zuhur tu merujuk kepada panas terik matahari. Panas terik matahari, ya. Dan inilah sembahyang yang pertama kali dilakukan, ya, Jibril bersama Nabi SAW. Baik. Wa bulughu dhilli kulli shay'in mithlahu zaidan 'ala dhilli al-istiwa inna kana 'indahu dhillu lil 'asr. Dia masuk asar pula keterangan. Dan bayangan setiap benda mencapai ukuran benda tersebut ditambah atas ukuran bayangan istiwa. Jika di tempat dia berada, maka terdapat bayangan untuk waktu solat asar. Ini dicerita waktu asar pula. Tapi kita nak ceritakan istilah asar itu sendiri, ya. Summiyat as-salatu bidzalika litanaqus ad-daw' asy-syams minha hatta yafna tashbihan bitanaqus al-ghusala min ath-thawbi bil 'asr hatta tafna. Salat itu dinamakan asar kerana berkurangnya cahaya matahari sedikit demi sedikit. Daripada panas terik tadi tu, maka cahaya tu berkurang, panasnya tu kurang. Dan berkurangan panasnya sedikit demi sedikit hingga lenyap cahaya matahari tersebut, kerana diserupakan dengan berkurangnya air basuhan dari pakaian dengan cara diperah hingga hilang. Macam baju atau pakaian yang basah, kita perah sikit-sikit, air itu turun, air itu keluar, baju yang basah tadi itu dia menjadi semakin kering. Itulah sebab dia dinamakan waktu asar, kerana panas terik matahari tadi dia semakin berkurangan apabila dia gelincir. Sebab itu dinamakan asar. Kena tahu tu, ya. Selama ni kita tahu kaifiat tu dari segi ukuran bayang, tapi di sini dia nak terangkan dari segi ukuran panas. Istilah zuhur kepada asar itu diukur daripada kepanasan.
dari segi suhu pun, ya. Itu waktu asar. Wa ghurubus syams, dan terbenam matahari, ai ghaibubatu jami'i qurs asy-syamsi wa in baqiya asy-syu'a'u lil maghrib. Dia nak pergi maghrib pula. Ini agak mudah ya. Ghurub ni maknanya terbenam. Dan terbenam matahari, yakni tenggelam ataupun hilang seluruh bulatan matahari, walaupun masih ada sisa sinar matahari, maka ini dinamakan waktu solat, ya, untuk waktu solat maghrib. Tenggelam seluruh bulatan matahari, ya. Walaupun berbuka puasa tu maknanya bila dia mula ghurub, ya. Sebenarnya tapi ghurub ni maknanya terbenam matahari. Walaupun dulu isu ni ada ada kontroversi apabila ada penceramah yang mengatakan walaupun belum sentuh dah boleh buka puasa. Ada penceramah yang cakap macam itu. Namun hakikat sebenarnya adalah matahari bila terbenam. Terbenam ni makna tenggelam, ya, ghaibubati jami'i qurs asy-syams, tenggelam seluruh bulatan tu, baru dikatakan masuk waktu maghrib. Walaupun dia kata tenggelam tu masih ada sisa lagi sinaran matahari, barulah itu dikatakan maghrib. Bukan sekadar dia cecah, tapi dia kena ghurub, tenggelam betul-betul. Jadi itu ada dulu isu sekejap. Inilah apabila penceramah terlampau pandai nak bagi maklumat, ya. Baik, tak apa, tapi kita ikut kitab ni, begitulah terang ni, ya. Summiyat as-salatu bidzalik li fi'liha 'aqiba waqtil ghurub. Sembahyang di waktu itu dinamai dia sebagai sembahyang maghrib kerana melaksanakan sembahyang itu mengiringi waktu tenggelam matahari. Setelah tenggelam matahari baru sembahyang itu didirikan. Sebab itu dinamakan maghrib. Wa ghurubus syafaq al-ahmar lil 'isya, dan terbenam mega merah, ya, untuk waktu solat isya. Bila tenggelam dia punya mega merah, bila matahari dah terbenam betul tu, hilang dia punya cahaya merah tu, mega merah itu, ya, asy-syafaqil ahmar dipanggil, ya, mega merah itu, maka barulah nak disemayang, nak dilakukan semayang waktu isya. Ini kena tahu jugalah sebagai tertib semayang. Nanti orang tanya kenapa kata zuhur, kenapa kata asar, kenapa kata maghrib, kenapa kata isya. Kerana kita kata dari segi istilah saja, dia ambil kira dari segi pergerakan matahari dan juga kepanasan cahaya matahari itu. Itu hakikatnya, ya. Selain daripada kalau kitab fiqh dia memfokuskan kalau siang tu kepada bayang objek, ya, kalau malam tu kepada keadaan mega ataupun cahaya di langit, ya. Lughatan ismun li awwal dhalam wa summiyat bihi as-salatu li fi'liha hina'id. Menurut bahasa dia kata isya adalah sebuah nama untuk permulaan gelap. Itu makna isya. Isya ni satu nama, isim, ya, yang ditentukan, diperuntukkan, difahamkan kepada satu keadaan gelap, dia nak bermula. Itu nama isya. Sebab tu dia kata tenggelamnya mega merah. Dan sembahyang di waktu ini dinamakan isya kerana pelaksanaan sembahyang isya itu di saat permulaan menjelang gelap. Sebab itulah waktu antara mega merah nak hilang, nak pergi ke gelap tu waktu singkat setelah ghurub, tenggelam seluruh bulatan matahari. Maknanya waktu maghrib ni adalah waktu yang sangat singkat. Dia nak ceritanya begitu, ya. Sebab apa? Sebab matahari dah tenggelam, itu maghrib. Bagi cahaya mega merah tu nak hilang tu habis maghrib.
kalau ikut kaifiat dia. Tapi sekarang kita guna pakailah dengan teknologi yang ada, ilmu falak dan sebagainya. Dari segi masa, dia ambil kira jugalah masa. Tapi kalau takdirnya tak ada jam, memang itulah kita punya rujukan. Tengok langit tu. Tengok langit tu ya. Baik. Itu waktu Isya. Satu lagi tinggal, waktu subuh ataupun dipanggil fajar. Subuh ni juga dipanggil fajar. Wa tulu'ul fajri as-sadiq wa huwa bayadu syu'a'i wa huwa bayadu syu'a'i syams 'inda qurbiha min al-ufuq asy-syarqi al-muntashir dawuhu al-mu'tarid junuban wa shimalan lil fajr atau kama qala. Dan terbit fajar sadiq, iaitu satu garisan putih matahari ketika matahari mendekati pada ufuk timur, yang tersebar sinarnya di angkasa yang terbentang di ufuk selatan dan ufuk utara adalah untuk waktu solat fajar. Ataupun solat fajar ni dinamakan orang sebagai solat subuh, solat subuh. Lepas tu kata solat sunat fajar bermakna solat sunat subuh satu saja, iaitulah dalam kumpulan rawatib, sembahyang rawatib yang dinamakan untuk subuh sebagai qabliyah subuh. Kalau kita sembahyang sunat fajar, hakikatnya adalah sembahyang sunat qabliyah subuh, yang lebih baik daripada bumi dan seisinya. Itu kelebihan sembahyang sunat qabliyah subuh. Sembahyang fardu subuh berjamaah itu sendiri adalah umpama beribadah sepanjang malam. Itulah kelebihan dia. وهذه الخمس لم تجتمع لغير نبينا صلى الله عليه وسلم. Dan 5 waktu sembahyang ini tidak terkumpul pada selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nak ceritakan bahawa itu dari segi pengistilahan, nama-nama waktu sembahyang. Setelah kita tahu perbuatan sembahyang itu di mana dia punya asal usul dia yang Nabi lihat di malam Mi'raj, maka Allah jadikan makhluknya yang bernama matahari, yang bernama matahari. Sebab itu bila berlaku gerhana matahari adalah disunatkan sangat-sangat kita melakukan sembahyang sunat gerhana. Tak boleh terlepas pandang. Sebab ini di antara makhluk Allah yang Allah suruh jadikan rujukan untuk menentukan waktu sembahyang. Wallahu a'lam. Baik, kemudian kita lanjutkan sedikit lagi, dan kita masih lagi dalam bicara pecahan kepada soal khusyuk di dalam ibadah solat. Apabila kita mengetahui fakta-fakta tadi, sebenarnya ia menyumbang walaupun tak kira berapa peratusan kepada khusyuk sembahyang kita, tapi hakikatnya apabila maklumat kita bertambah untuk menyembah Allah, ia akan membantu kepada kita untuk mengurangkan mengingati soal-soal keduniaan apabila kita menyembah Allah Rabbul Jalil, insya-Allah taala. Baik. Tentang khusyuk ni kita dah mulakan dahulu. Tentang arahan khusyuk ni, sebab itu setengah ulama memasukkan khusyuk ni juga termasuk dalam rukun qalbi, menunjukkan pentingnya selok-belok khusyuk ni. Dan dah diterangkan dulu bahawa khusyuk ini, hati yang khusyuk, bahawa di dalam hati tiada yang diingat selain pekerjaan salat, selain daripada
pekerjaan salat. Yang kata pekerjaan salat ni tidak lain dan tidak bukan, iaitu munajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini amat penting sesaudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah berfirman di dalam surah Taha ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis salata li dzikri. Shadaqallahul azim. Kata Allah, firman Allah, atau kama qala, kerjakanlah sembahyang untuk mengingat aku. Sebab itu salah kalau dalam sembahyang kita ingat selain daripada Allah. Allah suruh kita dirikan sembahyang untuk ingat Dia. Di situlah menunjukkan satu tumpuan. Satu tumpuan. Ya, orang cakap sekarang ni bab satu Malaysia dan sebagainya. Salah menuntut kita satu tumpuan, satu kiblat, satu akidah, satu tindakan, satu kefahaman. Ya, ni mengingat aku ni menunjukkan satu saja fokus kita dalam solat, iaitu kita katakan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Ya. Dan Allah memberi, ingat lagi di dalam firman-Nya di dalam surah Al-A'raf ayat 205, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la takum minal ghafilin. Shadaqallahul azim. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Kalau maknanya tidak ingat selain daripada Allah, itu termasuk orang-orang yang al-ghafilin, orang-orang yang lalai. Ada kitab ulama tulis nama Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi yang lupa, bagi yang lalai. Jadi dalam salat Allah tak mahu hamba-hambanya termasuk dalam golongan orang-orang yang lalai. Sebab itulah dia memerlukan lidzikri tadi itu, untuk mengingati aku. Lebih-lebih lagi saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Sunan Ibnu Majah, dua kitab hadis yang tebal, ya. Rawahu Ibnu Majah, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah ini, Nabi SAW bersabda, kam min qa'im hazzuhu min salatihi at-ta'ab wal nasab. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak orang yang mengerjakan salat. Kam min qa'im. Kadang-kadang Nabi guna perkataan kam, kadang-kadang Nabi guna perkataan rubba, menunjukkan berapa ramai. Maknanya ramai. Ya. Banyak orang yang mendirikan, makna banyak orang ni makna ramai lah. Istilah bahasa kita, ramai orang yang mengerjakan salat, namun bahagian dari salahnya hanyalah keletihan belaka. Dia kata ramai orang yang mendirikan salat, tapi dapat letih saja. Kenapa dapat letih? Sebab tidak ada tumpuan, tidak khusyuk di dalam salat. Kemudian kalau kita tengok lagi peringatan Nabi SAW di dalam Sunan Ad-Dailami, satu lagi kumpulan kitab hadis selain daripada Sunan Sittah. Ya. Sebab itu hadis ni kita kena tengok banyak kitab-kitab rujukan. Bukan setakat Bukhari, Muslim, An-Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah dan sebagainya. Ada lagi ya, kitab Sunan Ad-Dailami. Ya. Nabi SAW menyatakan, laisa lil 'abdi min salatihi illa ma 'aqala minha. Sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nak cerita ni, ini merupakan satu peringatan, atau boleh kita katakan macam amaran jugalah. Nabi kepada ummah, ya, yang menuntut kepada solat yang nak didirikan mesti mempunyai kriteria khusyuk. Apa kata Nabi? Tiada dihitung solat seseorang hamba selain apa yang ia ingat sewaktu solat. Dalam sembahyang ingat apa? Ya, dalam sembahyang tu ingat apa? Kalau ingat harta, begitulah nilai sembahyang ni, berapa peratus saja yang ingat Allah, setelah ditolak ingat yang lain. Ya, kalau dalam sembahyang tu ingat kerja dunia saja, maka berapa peratus kalau ditolak ingat kerja dunia tu, yang ingat aku ni, li zikri ni tadi, ingat berapa peratus?
Yang dikiranya yang ingat dia tu berapa peratus, ya? Kalau kita ingat benda-benda lain, ingat keluarga, ingat yang lain lah selain daripada ingat Allah Subhanahu Wa Taala, cuba bayangkan kalau merupakan dalam sembahyang kita ni banyak gabungan ingat benda-benda yang lain daripada Allah, maka berapa peratus lah kita khusyuk kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau terlampau banyak khusyuk itu dah tinggal sikit peratusan ni, bagaimana kaifiat rukun-rukun sembahyang yang dah kita bincang lebih daripada 20 siri ni. Kalau tak betul yang itu, kemudian khusyuk pula sikit, sembahyang pula seorang diri dengan tak sempurna sunnah pemakaian-pakaiannya dan sebagainya, bayangkanlah itulah peratusan kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana keadaannya? Kita nak klaim yang kita ni betul-betul, ya, sembahyang kita ni sebagai sembahyang yang berkualiti. Sebab Nabi kata tidak dihitung sembahyang seseorang hamba selain apa yang ia ingat sewaktu solat. Maknanya begitu dia ingat benda lain, mana yang ingat aku berapa, itulah peratusan, ya. Allahu Akbar. Satu lagi sabdaan Nabi SAW. Ini boleh kita tengok dalam kitab I'anatul Talibin. I'anatul Talibin ada matannya, ada syarahnya. Untuk info sajalah, kitab I'anatul Talibin ini kitab yang menjurus kepada mazhab kita, yang kita ikut ijtihadnya, yakni mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan bagi mereka-mereka yang ke Saudi, ya, ke Makkah zaman dulu, kalau mengaji di tiang-tiang Masjidil Haram, maka kalau hendak belajar bab mazhab Syafi'i, carilah tiang ulama yang berkenaan ada di situ. Maka di antara kitab yang diguna pakai, inilah dia, kitab I'anatul Talibin, kitab Arab kuning, ya. Dalam kitab ni maka ada sabdaan Nabi SAW. Ini bukan kitab hadis, ini kitab fiqh. Tapi dalam fiqh tu ada hadis. Cerita. Kata Nabi SAW, satu lagi bentuk peringatan-peringatan, ya, untuk kita mengumpulkan kekuatan, ya, untuk meningkatkan lagi, menambah baikkan lagi ibadah salat kita. Ma min 'abdin yatawaddau fayuhsinul wudu'a thumma yaqumu fayarka'u rak'atain yuqbilu 'alayhima biqalbihi illa wa qad awjaba Allahu lahu al-jannah. Sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita bab tertib, cerita bab khusyuk ni, dia kaifiat tak banyak. Dia lebih kepada bagaimana kita nak membetulkan sikap kita dalam sembahyang. Itu tertib duduk di ujung, ya. Bagaimana penghayatan kita kepada ibadah sembahyang itu dengan mengetahui dalil-dalil naqli daripada hadis Nabi SAW ataupun asar daripada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tiada seorang hamba pun yang berwuduk dengan wuduk yang baik atau sempurna, lalu dia berdiri untuk menunaikan ibadah salat, kemudian rukuk 2 rakaat sambil menghadap melalui kedua rakaat itu dengan hati dia. Bila dia kata dengan hati, ni cerita khusyuk. Fi'li dari segi perbuatannya wajib betul, tapi dia menghadapkan melalui 2 rakaat itu dengan hati dan mukanya yang khusyuk, kecuali Allah memastikannya memasuki syurganya. Amin, insya-Allah ta'ala. Begitu maknanya. Kalau sekadar dari segi fi'li saja bagus, tetapi hati itu tidak bulat, ya, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan khusyuk, maka nampaknya belum boleh kita merasa yakin yang ibadah kita ni ibadah yang berkualiti, ibadah yang sempurna. Sebab khusyuk akan menyempurnakan ibadah salat. Mudah-mudahan dengan cara begitu Allah akan memastikan, ya, masuknya hamba-Nya ke dalam lahul jannah, ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dikena wa qad aujaballahu
Allah memastikannya, maknanya mewajibkannya. Begitulah fungsi khusyuk. Allah memastikannya, mana Allah mewajibkannya masuk syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari seterusnya kita lihat apa yang boleh menimbulkan khusyuk. Apa yang boleh menimbulkan khusyuk? Setelah kita lama dalam mukadimah dia tadi, ya, apa benda pun dia kena ada mukadimah. Ya, kita lihat apa yang boleh menimbulkan khusyuk. Baik. Dia kata sini, wa mimma yuhassilul khusyu', hal-hal yang menimbulkan khusyuk, dia kata, wa mimma yuhassilul khusyu' istihdaruhu annahu baina yaday mulkil muluk alladhi ya'lamu as-sirra wa akhfa yunajihi wa annahu rubbama tajalla alayhi bil qahri li'adamil qiyam bihaqqi rububiyyatihi faradda alayhi salatah atau kama qala. Hal yang boleh menimbulkan khusyuk, dia kata di antaranya ialah memusatkan hati. Sebab itulah muslimin muslimat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, baginda sallallahu alaihi wasallam, cerita hati ni cerita utama. Dibasuh jantung hati Nabi dengan 3 kali basuhan daripada air yang paling suci, yang paling mulia, yang melihatnya merupakan ibadah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati banyak boleh air Zam-Zam, banyak air, alhamdulillah. Jangan perhabis. Nak bagi ustaz ke? Bukan itu. Nak ceritanya simpan untuk tengok dalam botol apa ni, kristal ke, tak dalam almari kaca, jangan dalam almari kayu, tak nampak. Biar tengok selalu bila balik rumah. Tengok air Zam-Zam tu merupakan ibadah. Selain daripada tengok mushaf Al-Quran, tengok gambar betul Kaabah, apatah lagi tengok Kaabah, tengok muka guru, tengok muka ibu ayah, tengok air Zam-Zam. 5 perkara ni Nabi kata kalau kamu tengok saja dapat pahala sunat. Orang jarang tahu tu, tengok air Zam-Zam. Ya, bubuh dalam botol yang lut sinar tu, tengok selalu. InsyaAllah. Ya. Cerita hati ni memusatkan hati bahawa dia ni sedang berada di hadapan raja seluruh raja. Annahu baina yaday mulkil muluk. Merasakan dia ni sedang berada di hadapan raja kepada seluruh raja. Bagaimana keadaan? Kita berhadapan dengan raja pun dah rasa lain. Dah ada dia punya protokol dia. Dah ada benda-benda yang tak boleh pakai bila bersama raja. Ada benda-benda yang mesti pakai bila bersama raja. Cakapnya pun nak kena bahasa istana. Ya, siram, ya, bukan mandi. Tak gitu. Menjunjung kasih, bukan terima kasih. Nak cerita ni, gering, bukan sakit. Itu dari segi raja biasa. Ini raja kepada seluruh raja. Patut ke kita semayang dengan pakai kain yang tidak khas, baju yang tidak khas, baju yang kita jumpa manusia biasa pun kita pakai, tiba-tiba kita nak hadap raja pun baju itu juga. Bagaimana keadaannya? Ya? Sebab itu dia kata memusatkan hati bahawa ia sedang berada di hadapan raja seluruh raja. Alladhi ya'lamu sirra wa akhfa. Raja seluruh raja ni pula mengetahui seluruh rahsia dan yang paling tersembunyi. Yang tersurat pun raja daripada seluruh raja ni tahu. Yang tersirat pun raja dari seluruh raja ni tahu. Kalau raja dunia ni dia tak tahu apa yang tersirat. Yang tersurat pun dia tahu sebab ada wakil yang tolong bagi tahu.
Tapi Allah, dia tahu apa saja yang tersurat maupun yang tersirat. Ya. Allahu Akbar. Rasanya macam mana berhadapan dengan Raja Mulkil Muluk, ya, Raja seluruh raja. Maknanya dengan kata lain, dia sedang menghadap Allah Rabbul Jalil. Dia sedang menghadap Allah Rabbul Jalil, ya. Dan kadang-kadang Allah membukakan rahsia kepadanya dengan paksa, yakni tanpa diduga. Ini sifat Allah. Ni yang kamu sedang berhadap ni, untuk memberitahu bahawa dia tidak ataupun belum memenuhi hak terhadap Rabbnya. Allah bagi tahu yang kamu ni belum lagi jadi hamba aku sepenuhnya. Aku bagi tahu melalui cara aku. Aku uji kamu. Kamu minta, belum lagi dapat. Bukan tak dapat, belum dapat. Nak cerita ni. Itu buka paip bukan mesti keluar air. Kadang-kadang keluar lipas bulan-bulan puasa ni. Ya. Nak ceritanya, aku nak bagi tahu bahawa aku ni tidak atau belum, kamu ni tidak ataupun belum memenuhi hak terhadap Rabbnya, terhadap Tuhan. Maka Allah mengembalikan salahnya agar dia berusaha memperbaiki. Tengok, Tuhan yang kamu sedang berdepan ni, dia tahu kamu punya kerja semayang ni. Kerja semayang kamu ni tidak memenuhi tuntutan ISO semayang. Semayang macam mana? Semayang yang kamu sedang nak sembah Raja segala raja ni. Bila kamu tidak memenuhi hak dia, maka Allah ni dikembalikan balik semayang. Itu bahasa yang harmoni lah. Kalau bahasa ancaman, Allah suruh malaikat baling balik semayang tu ke muka hamba, ya, yang dia tak terima semayang tu. Baik tu peranan sembahyang sunat akan menampung sembahyang fardu ataupun sembahyang wajib. Tapi dalam bahasa yang lebih halus, maknanya dia akan mengembalikan, ya, farada alaihi salatah. Dia akan mengembalikan balik sembahyangnya. Untuk apa? Agar dia berusaha memperbaiki. Sekarang ni tengah hidup bolehlah. Bolehlah yang kita rasakan yang kita punya sembahyang fardu ni nampak tak sempurna, atau kita sembahyang tarawih nampaknya imam tu tak sempurna pimpinan dia. Boleh kita main lepas satu malam Ramadan begitu je. Satu soalan datang baru-baru ni, kita baru seminggu je puasa, ya. Hari ni puasa ke berapa dah ni? 9 dah. Dah masuk apa ni, masih lagi dalam apa ni, fasa pertama. Awaluhu rahmatun, kasih sayang Allah. Ada soalan datang, dia kata, macam mana Ustaz, masjid kami ni jemput seorang penceramah, dah lah bagi tazkirah tu, baguslah, naik jadi imam, ghairil maghdubi alaihim. Dia pun tanya suami, betul tak bang? Betul tak? Dia kata, ghairil maghdub. Saya kata, buat apa suruh ustaz tu jadi? Habis dia dah ustaz. Semua confirm ustaz tu jadi imam tarawih. Berapa rakaat? 20 rakaat. 20 tu betul dari segi angka tu. Tapi dari segi kualiti, ghairil maghdubi alaihim, dia agak, memang dia nak sebut ghairil maghdubi, tapi du dia dha. Kan beza du, dha. Sebab itu ada 3 baris, atas, bawah, depan. Sebab itu wajib belajar tajwid. Ingat semua ustaz ni mahir ke dalam bacaan ni? Tazkirah boleh panggil ustaz mana pun, tapi jadi imam tarawih, bukan semua ustaz boleh jadi imam tarawih. Bukan semua ustaz boleh jadi imam qiyamul lail. Nak cerita. Jadi ghairil maghdub, apakah benda-benda macam ini? Dia tengah hidup, dia boleh lah balik buat semula. Saya kata, qada balik lah. Hai ustaz, apa ai-ai pula? Dan memang you setuju masjid you ambil penceramah macam tu jadi imam? Ataupun benda ni kira ignore, kira tak kisahlah, janji dah semayang, dengan title ustaznya boleh kafarahkan maghdub, begitu. Dengan keadaan raudah boleh kafarahkan kita punya dosa, hanya berada dalam raudah walaupun semayang jahil di raudah.
hanya berada di multazam di depan pintu Kaabah boleh mengkafarahkan dosa kita. Dengan semayang yang tak ada ilmu, semayanglah kau dekat makam Ibrahim ke apa pun, tapi ilmu semayang kau macam mana? Bukan tempat itu akan mengkafarahkan. Tempat itu memang tempat berkualiti. Apabila yang semayang di situ manusia yang berkualiti akhlak dan juga amal dia. Bukan maknanya semayang Masjidil Haram semua orang 100,000 kali ganda. 100,000 ni anugerah kualiti. Orang yang berkualiti saja dapat anugerah itu. Nak cerita. Jadi nak cerita kat sini, Allah mengembalikan semayang agar dia berusaha memperbaikinya. Dia tengah hidup bolehlah. Pada mati, memang manusia minta kembali sedetik ke dunia. Tak boleh, Allah kata. Dah panjang aku bagi umur. Ya, tapi nampak tidak ada usaha ke arah itu. Nak ceritanya. Jadi yang boleh menimbulkan khusyuk yang pertama ialah istihdaruhu. Ini maknanya kita memusatkan hati, ya. Memusatkan hati kita maknanya secara total, 100% yang kita ni sedang berada di hadapan raja kepada seluruh raja yang mengetahui yang zahir maupun yang batin, yang tersurat maupun yang tersirat, dan dia akan mentarbiah kita, mendidik kita, memberi ingat pada kita yang mana ibadah kita ni belum memenuhi tuntutan kehendak selaku seorang hamba menyembah Khalik penciptanya, dan sebagai Allah yang maha berkuasa, yang maha pengasih, yang maha pemurah, yang maha penyayang, yang maha pengampun, maka dia suruh kita baiki balik ibadat. Tengok. Jadi maknanya, betul selagi ada hayat di kandung badan, kena usaha bagaimana ibadah sembahyang kita ni boleh kita lakukan penambahbaikan. Dan tidak mungkin akan berlaku penambahbaikan kalau kita tidak menghadiri majlis-majlis ilmu yang khusus kepada ilmu bagaimana kita nak membetulkan, memperbaiki, mencantikkan. Yang orang sekarang pakai istilah tahsin, mengelokkan. Tahsinus salah, dulu tahsinul qiraat, sekarang tahsinus salah. Nak bagi cerita bahawa, nak bagi tahu sembahyang ni kena dibaiki. Buku-buku banyak ditulis, ya. Adakah anda memperbaiki sembahyang anda? Perbaikilah sembahyang anda, dan berbagai-bagai lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya lagi dalam kitab kita disebut waqala sayyidul qutb al-arif billah Muhammadun al-Bakri radhiyallahu an. Kita baca balik. Waqala sayyidul qutb al-arif billah Muhammadun al-Bakri radhiyallahu anhu, inna mimma yurithul khusyu' italatul ruku' was-sujud wa tadabbur qira'atin ay ta'ammulu ma'aniha. Qala ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'an wa li'anna bihi yakmulu maqsudul khusyu' atau kama qala. Kata Said Qutb, pernah dengar Said Qutb ya? Fi zilalil Quran. Said Qutb tu, ya, di bawah lindungan payungan Al-Quran, ya, tafsir Said Qutb, ya. Said Qutb al-arif billah Muhammad Bakri radhiyallahu an. Sesungguhnya perkara yang dapat menghasilkan khusyuk ini, dia kata, ialah italatul ruku' was-sujud, memanjangkan, melamakan, ya, memanjangkan rukuk dan juga memanjangkan sujud. Itu di antara tuntutan ataupun cara bagaimana kita nak perolehi khusyuk. Yang tadi, pusatkan hati, tumpuan, ya. Kemudian ditambah lagi, dia kata lamakan rukuk. Rukuk ni
Kalau sembahyang memang di antara tempat yang menguji kesabaran, menguji kesihatan. Kalau sembahyang sunat tasbih, inilah tempat kalau silap-silap berdentum ke bawah, atau silap-silap rokoknya tak dapat sudut tegak 90 darjah, ya. Silap-silap masa itulah jadi gelapnya mata. Masa kocok silap-silap yang lebih teruk lagi, masa itulah dikutuk Pak Imam lagu Nur ni. Tak reti kat aku ni sakit. Nak cerita ni. Dan juga melamakan sujud. Sebab itulah Rasul SAW pada dua rukun ini, ketika rukuk, maka kamu besarkan Allah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ataupun Subhana rabbiyal azim, boleh. Kamu besarkan Allah ketika rukuk. Kalau rasa letih ke apa ke, lagi boleh tahan asalkan tidak mudarat pada diri, rasakan kita membesarkan Allah, dan kita kerdil pada ketika itu dan selama-lamanya, maka kita akan boleh lama rukuk. Rasakan bagaimana sahabat, apatah lagi Nabi SAW, dalam rukuknya, dalam qiyamnya, sehingga dia beritakan serangga-serangga burung pun boleh hinggap. Maknanya boleh hinggap tu betapa khusyuknya perbuatan mereka, tamakninah mereka, ya, betapa memberi tumpuannya mereka dalam setiap perilaku solat. Tak ada bergerak-gerak. Kita mendengar lagu Negaraku bukan main lagi tegak. Tak apalah, itu hanya harus saja, tak sampai status wajib. Harus, tapi dia disertai dengan akhlak, ya. Sebab Negaraku ni lagu kebangsaan kita. Nabi pun sebut hubbul watan minal iman, kasihkan tanah air sebahagian daripada iman. Kan kita pun akan sambut hari kemerdekaan kita dalam bulan yang mulia, ya. Esok dah, malam ni kita di ambang merdeka. Dan saya pun ada ceramah Tazkirah Ramadan ni di kawasan Kuala Selangor, ceramah ambang merdeka juga. Tapi kita nak tengok di sudut Islam bagaimana. Nak cerita ni. Begitulah, kalau kita boleh dengar lagu-lagu patriotik ini dengan begitu tegak, garu pun tak boleh, kita dengan keadaan semayang macam mana? Semut sikit aja, nyamuk sikit aja, bagaimana bergerak kita, ya. Jadi ini kita benda-benda yang perlu kita buat perbandingan, ya. Ada unsur perbandingan di situ. Dan apabila kamu sujud, kata Nabi SAW, maka sebut kamu mohon banyak dalam sujudmu. Mohon banyak dalam sujudmu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allah yang maha tinggi, dan aku berada di posisi yang maha rendah sekarang ni, di bumi. Aku sembahkan muka, yakni anggota yang paling mulia, yang tak boleh tutup sampai bila-bila pun selagi aku menyembah Allah. Walaupun ketika tawaf, tak boleh tutup muka, furdah tak boleh pakai, kena buka. Satu-satu anggota yang dari tak boleh tutup 100% apabila kamu sujud. Mana muka ni kamu kena buka. Nak ceritanya, sebab tu muka anggota yang tak boleh dicederakan. Tak boleh suami tampar muka isteri, ini tempat anggota sujud. Tak boleh bapa atau mak tampar muka anak, apalagi isteri tumbuk muka suami. Ini mungkin dia masuk komoi dulu agak ni isteri ni, ya, ahli sukan, banyak pingat kat rumah. Dia pun warning abang dia, abang jangan cakap banyak abang. Saya bulan-bulan puasa tak nak cakap banyak. Rupanya lagi samsing bini bulan puasa, ya. Dia nak tunjuk kesamsingan dia, ya. Ini pun tangan kompang, ya, kompang kampung ni dia kata. Main-main bang dia kata. Dia tak tahu dia tali pinggang merah aja, abang tali pinggang hitam. Nak ceritanya, ya. Tapi nak cerita, muka bukan anggota yang boleh dicederakan. Islam meletakkan peraturan bagaimana kita nak mendidik anak dan isteri. Jadi nak ceritakan,
Apabila kamu berada di posisi sujud, maka mohon kepada Allah, minta doa dalam keadaan di dalam hati. Kalau nak guna bahasa Melayu, Jawa ke Banjar, kena dalam hati saja. Tapi kalau nak dilafazkan, kena guna bahasa Arab Fusha, bahasa Arab standard, bahasa Arab buku. Tak boleh pakai bahasa Arab Ami, bahasa Arab pasar dalam doa. Tak boleh. Nak ceritanya, begitulah kelebihannya bahasa Arab. Ya, orang politik sekarang ni disuruh belajar 4 bahasa. Bagus. Bahasa Melayu, bahasa government, bahasa orang putih dia ni. Lepas tu ada bahasa Tamil dengan bahasa Mandarin. Anak dia ingat mau masuk bahasa Arab, tak masuk bahasa Arab juga. Aku salah bubur 5 ke tak? Bubur bahasa Arab satu lagi, kata orang politik lah di satu negeri. Ya, berita terkini. Tapi nak cerita bahasa Arab tak masuk rupanya dalam senarai. Itu namanya orang politik, ya tak? Kalau agama lain dah sikit. Lepas tu kita tak orang politik yang beragama. Dia nak begitu. Boleh cakap macam tu? Itu pun tak boleh. Bulan puasa bukan suruh ustaz-ustaz ni membisu. Ya, bulan puasa ni lagi suruh kerja berat, kerja keras. Sebab ini full house. Bulan puasa ni memang ramai orang. Ya, hipokrit ramai, hantu-hantu kubur ramai. Dia bila kejap datang, kejap tak datang. Hantu kan kejap ada, kejap tak ada. Itu saya kata bulan Ramadan ni hantu kubur ramai. Saya tengok, hantu. Tengok, ramai hantu malam ni. Bila bagi tazkirah, ramai hantu-hantu datang. Hantu pemuda, hantu pemudi ramai datang. Ya. Saya kata Ustaz Rasuli boleh tahan juga. Mau tak boleh tahan, dah 30 tahun dah berceramah. Boleh tahan lah tu. Nah. Dan juga di antara yang boleh menimbulkan khusyuk ni, wa tadabburu qira'atin ay ta'ammulu ma'aniha. Qala ta'ala afala yatadabbaruna al-Quran. Memahami arti bacaan salat. Tadabbur ni maknanya memerhati. Memerhati itu maknanya bila perhati itu dia ambil faham. Maknanya memahami arti bacaan dalam semayang. Ada orang dah semayang berapa lama dah, tak faham-faham makna Fatihah. Shame on you. Sian ni. Piti betul lah. Semayang dah lama dah, makna Fatihah tak tahu. Tahu dia bubur terbalik pula. Ayat nombor 2 pergi makna nombor 3. Janji ada makna Ustaz. Makna benda. Kalau aku suruh berhenti situ, kau bagi makna mana? Ya. Tak faham makna tasyahud. Allah sian. Tak faham makna tasbih-tasbih. Tak faham makna iqrar, doa iftitah, tawajjuh. Tak faham. Sebab tu hanya iqrar dah mere parrot, macam burung kakak tua. Cakap saja macam burung tiung, tapi tak faham. Sebab itu tidak ada tumpuan, tak khusyuk. Sebab kita cakap macam burung kakak tua. Sebab kita tak tahu apa yang kita cakap. Kalau kita cakap mengapu, orang akan cakap no. Shrek je. Bahasa apa tu? Orang kata apa dia kat ni? Itu kalau manusia. Tapi yang kita dah cakap banyak kali dah ni, semayang 5 kali tonggang-tonggik ni. Orang tanya apa makna tasyahud? Itu bukan bidang saya. Ini tutup lebay cukup lah, dia kata. Ya, tapi syurga dia tak. Macam syurga tutup lebay tak juga. Tapi penguasaan dari sudut ibadah dia tak serupa macam tutup lebay. Surah-surah yang dibaca bukan main lagi. Tiru pula habis surah-surah Imam Saudi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi tu dah ada dah, tapi bismillah tu, bismillah pun kadang-kadang bagi makna tak betul. Jangan nama Allah, ya Maha Pengampun, lagi Maha Menganugerahi. Apa pula bismillah makna itu? Tapi kalau orang putih tahu pula, the most compassionate, the most merciful. Betul. Kalau cakap orang putih betul, cakap Melayu tu tak berapa faham. Ya, nak cerita.
Jadi memahami erti bacaan sembahyang, Allah berfirman, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Afala yatadabbaruna Al-Quran, kata Allah di dalam surah An-Nisa ayat 82. Allah warning kita je tak perasan. Kita tadarus Ramadan tapi kita tak menghayati makna. Allah kata, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Makna tadabbur ni, perhati, ambil makna. Setengah orang di rumah tak ada terjemah Al-Quran sampai ni. Ensiklopedia banyak hiasan dinding, tapi terjemah Quran tak ada. Apatah lagi nak tanya set tafsir Al-Quran. Tapi kalau buku masakan banyak, buku dekor menghiasi rumah banyak. Bulan Ramadan ni lakulah buku-buku apa ni, sayur ni, apa ni, nak masak itu, masak ini. Bukan main orang beli. Tapi tengok resepi buku itu juga nak cerita buku-buku lain banyak, tapi nampaknya terjemah masih tak ada. Ada pun yang Indon punya, ada yang bahasa pun kita tak faham, bahasa Indon dalam bowl dia bagi. Itu kan benda nak kena tanya kerja kontrak ni Indon. Bapak-bapaknya apa maknanya? Oh ini kau, saya pun enggak faham. Dia kata Indon. Belilah yang terjemah bahasa Malaysia punya. Nak cerita. Dah ada, dia kata dah ada bahasa Indon, apa salah beli dua terjemah? Kalau benda-benda buku resepi boleh sampai 10-15 jenis ada. Terjemah tak boleh beli, lebih sikit. Apa lagi? Tafsir kena ada lebih. Tafsir ulama ini pendekatannya begini. Tafsir ulama, tafsir ada berbagai. Baru ni satu korporat Subanjaya, dia kenal saya dalam SMS dia. Bila nak tanya beli buku, dia selalu SMS saya. Yang bahagia Ustaz, tolong cadangkan pada saya kitab tafsir yang paling baik di pasaran dalam bahasa Melayu. Saya pun zam pagi. Terima kasih banyak Ustaz. Terusnya dia selama menyambut Ramadan, dia bagilah tuan-tuan punya rapat dengan saya. Kadang-kadang tak pernah bagi apa pun. Tapi ada yang bagi buah tamar, ada bagi macam-macam ada. Yang tak bagi lah, tak bagi ingat apa pun. Raya pun kadang tak bagi juga. Apa tak lagi jemput ke rumah. Tunggulah kan. Kucing tanduk ada orang yang tak pernah panggil Ustaz ke rumah ni pun. Yang dia nak pergi rumah Ustaz saja. Ada dia punya falsafah dia tu. Benda-benda yang kita kena fikir, bagaimana ada give and take di sini. Ya, tak seronok kalau Ustaz boleh pergi rumah kita. Allah, mudah-mudahan mana-mana bahan-bahan jahiliah tu kita boleh buang. Bila Ustaz datang, mana dia keluar, dia bawa bahan-bahan jahiliah daripada rumah kita. Lagi Ustaz datang, kita tak tahu yang simpan benda tu tak boleh. Jangan terkejut tuan-tuan, ada haji yang simpan lagi barang Arab pada Glasgow kat rumah sebagai bahan koleksi. Ada cerita ni. Ya, jadi aku cerita terjemah dan tafsir Al-Quran. Kalau ada ni, baru kita boleh faham Quran. Ya. Sebab itu kita kena belajar pula. Ya, tafsir ni berbagai jenis, bagaimana pendekatan, approach ulama berkenaan. Supaya kita bila baca tafsir ni, kita tahu ini pemikiran ulama berkenaan ketika dia di dalam penjara. Dia tulis tafsir tu lengkap. Ini ulama pula pendekatan dia fiqh tafsir, tapi dia more towards fiqh. Kita kena tahu, bukan tafsir tu sama semua. Asas sama, tapi bila di aksesori ni kita tengok kepakaran dia, bidang dia, zaman dia, situasi dia berada. Kerana yang demikian itulah dia kata, ya, wali anna bihi yakmulu maqsudul khusyuk. Ya, kerana yang demikian itu dapat menyempurnakan. Yakmul tu makna menyempurnakan. Makna kalau tak ada ni, tak faham ayat Quran yang kita baca dalam sembahyang, bacaan-bacaan sembahyang, masih belum sempurna. Itu maknanya. Nak sempurna dia, kena faham. Lamakan rukuk, lamakan sujud, faham apa yang dibaca di dalam solat, barulah dia kata yakmulu maqsudul khusyuk, baru menyempurnakan maksud khusyuk. Wallahu a'lam. Untuk siri ke-26 ini 36 insya-Allah.
sihat tubuh badan, panjang umur. Kita jumpa lagi pada siri yang akan datang. Yang baik daripada Allah silakan masing sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim.